Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Fariha dalam kelas Pendidikan Jasmani tahun 4. Okey, minggu ni kita masih dalam tajuk yang sama iaitu unit 6 mengejar juara asas berlari. Okey, tapi minggu ni kita masuk kepada topik yang baru iaitu lari berganti-ganti. Okey, jom kita tengok apa standard kandungan dan standard pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Okey, standard kandungan 1.9 melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.9.2 berlari berganti-ganti pada satu jarak. 2.9.3 menentukan jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan. 5.3.3 memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. Okey, jom kita tengok apa kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kita akan tahu pengenalan mengenai lari berganti-ganti. Kemudian, cara memberi dan menerima baton. Dan seterusnya, akhir sekali kita akan belajar apa itu zon pertukaran baton. Jadi, mari kita pergi kepada yang pertama. Cikgu, apa itu lari berganti-ganti? Jom kita tengok. Lari berganti-ganti ni, dalam satu pasukan akan ada 4 orang pelari. Okey, keempat-empat orang pelari ni akan berlari secara berganti-ganti pada jarak yang sama. Untuk lari berganti-ganti ni, kita kena berlari di lorong masing-masing. Tak bolehlah nak masuk lorong orang lain. Okey, yang paling penting lari berganti-ganti ni kena ada baton. Kita kena bawa baton bermula daripada larian sampai habis larian. Kalau tak bawa baton, tak bolehlah lari. Okey, itu adalah gambar baton untuk acara lari berganti-ganti. Okey, apa contoh acara yang melibatkan lari berganti-ganti ni? Okey, kat situ cikgu ada sertakan. Yang pertama, contohnya seperti 4 kali 100 meter. Okey, 4 kali 200 meter. 4 kali 400 meter dan juga 4 kali 1600 meter. Okey, jom kita tengok pula bagaimana cara memberi dan menerima baton. Okey, jom kita tengok macam mana nak bagi, macam mana nak terima. Okey, cuba tengok gambar ni. Gambar ni cikgu dah label A dengan B. Gambar A adalah gambar pemberi baton. Gambar B pula adalah penerima baton. Jom kita tengok kepada pemberi baton dahulu. Macam mana nak beri baton? Okey, yang pertama adalah perlulah berlari mendekati penerima. Yang kedua, kita beri isyarat untuk berikan baton. Maksudnya bila kita dah dekat, kita bagi isyarat. Nampak tak? Saya dah labelkan 1, 2, 3, 4 tu. Cuba tengok pada gambar yang nombor 1. Atas sekali. Pelari A ni, pemberi dia berlari mendekati penerima. Jadinya bila dia dah dekat, dia bagi isyarat. Contohnya isyarat dia cakap up. Bila up, penerima ni kena hulurkan tangan. Bila dah hulurkan tangan, si pemberi ni pula perlulah menghulurkan baton dengan tangan yang lurus. Dan juga akhir sekali meletakkan baton ke dalam tangan penerima. Cuba tengok gambar yang nombor 3. Dia dah meletakkan baton ke dalam tangan penerima. Okey, cuba tengok pula macam mana teknik untuk penerima ni. Tengok kat yang B. Okey. Pertama sekali, perlulah menoleh untuk memandang pembawa baton. Maksudnya masa pembawa baton tu tengah berlari, kita tengok sikit, toleh sikit belakang. Lepas tu, dah agak-agak dah nak sampai tu, kita pandang depan balik. Pandang ke hadapan dan mula berlari. Okey. Nampak tak? Kita jangan tunggu, kita berlari. Okey, seterusnya menghulurkan tangan ke belakang bila dah terima isyarat. Isyarat tadilah up. Bila dapat up, kita pun hulur tangan ke belakang dan kita mengambil dan menggenggam baton macam nombor 3 dan nombor 4 tu. Okey. Okay, jom kita tengok macam mana cara untuk memberi dan menerima baton melalui video ini.
Okey, dan yang paling penting kamu kena tahu pertukaran beten. Pertukaran beten tu yang bagi dengan terima tu lah. Pertukaran beten mesti berlaku dalam zon pertukaran beten. Cikgu, apa itu zon pertukaran beten? Tak tahu kan? Jom kita tengok. Zon pertukaran beten ni ialah kawasan berlakunya pertukaran beten antara pemberi dan penerima beten. Okey, cuba lihat dekat informasi ni. Ini daripada buku teks muka surat 37. Zon pertukaran beten memberikan peluang kepada penerima beten untuk memecut sebelum menerima beten. Jom kita tengok macam mana zon pertukaran beten tu. Okey, ini adalah lita ataupun kita panggil track. Okey, kalau kat sekolah biasanya kita guna padang lah kan. Okey. Nampak tak ini ada pelari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Cuba tengok yang dekat warna merah tu. Warna merah tu adalah zon pertukaran beten. Maksudnya, bila pelari pertama nak pergi kepada pelari kedua, dia perlulah memberikan beten dalam zon itu sahaja. Kalau kita melepasi zon tu maknanya batal lah. Okay, jom kita tengok dengan lebih terperinci. Nampak tak ini? Okey. Yang baju warna biru tu pemberi beten, baju warna merah tu penerima beten. Okey, nampak tak? Ini adalah zon pemecutan 10 meter dan juga zon pertukaran 20 meter. Okey. Dekat zon yang pemecutan 10 meter ni lah yang penerima beten boleh toleh sekejap. Dah agak-agak si pemberi beten ni dah nak sampai, kita pecut. Pecut kat sini. Sampailah dekat zon pertukaran ni. Dekat sinilah yang ada isyarat up. Dan kita hulur tangan untuk terima. Okey, jom kita tengok video pertukaran beten dalam zon. Okey, dia pecut. Nampak tak garis warna kuning tu? Itu adalah zon penamat dia. So, kena tukar beten sebelum melepasi garis kuning tu. Okey, cuba tengok sekali lagi. Okey, pemberi lari. Okey, dah dekat je. Mula pecut. Pecut tunggu isyarat dan kita kena tukar sebelum tamat garis kuning tu. Okey, nice. Okey, cuba tengok yang ini pula. Okey, fokus kepada pelari yang baju warna biru ya. Cuba tengok tu. Kenapa dia berhenti? Sebabnya dia tak dapat lagi beten dalam kawasan pertukaran beten. Jadinya dia berhentilah dekat situ sebab pertukaran hanya boleh berlaku dalam zon tu je. Kalau dia terkeluar daripada zon tu dan masa dia keluar tu baru dapat beten, batal lah, tak dikira. Apa akan berlaku kalau tidak memecut sebelum menerima beten? Apa jadi kalau tak pecut? Jom tengok video ini pula. Okey, cuba tengok kepada yang pakai baju warna merah tu. Tengok tu, dia sampai ke depan. Dia sampai nak hampir terlanggar kawan dia yang dia nak pass beten tu. Jadi itulah fungsi kita memecut dulu supaya tak berlakunya pelanggaran dan lancar. Okey. Okey, tahniah murid-murid. Hari ini kita dah belajar tentang lari berganti-ganti. Okey. Lepas kita belajar, kita kena buat amali. Jadi, untuk tugasan minggu ini, kamu perlu pertama sekali rakamkan video kamu. Okey, yang pertama, memberi beten. Yang kedua, rakamkan menerima beten. Dan akhir sekali, buat lari berganti-ganti bersama dengan ahli keluarga kamu. Okey, untuk buat lari berganti-ganti ni, cuba tetapkan satu jarak yang sesuai untuk zon pertukaran beten. Okey, cikgu tak tetapkan pun untuk 20 meter ke 30 meter sebab kita bergantung kepada kawasan amali kamu. Contoh kalau kamu buat dekat kawasan perumahan kamu, ikutlah jarak yang sesuai berapa, tapi menampakkan ada zon pertukaran dekat situ. Okey. Okey, kalau kamu tak ada beten, kat bawah ni ada beberapa gambar sebagai pilihan kamu. Boleh gunakan kayu, boleh gunakan botol air ataupun gulungan kertas ataupun apa-apa sahaja barang yang bersesuaian. Okey, seperti biasa, lepas je kita dah siap semua aktiviti, kita kena cooling down. Supaya dapat elakkan kecederaan daripada berlaku. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.